Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM Kertas 1. Dalam video ini kita akan membincangkan soalan percubaan tahun 2021 dari negeri Terengganu bagi set MPP 2. Lihat soalan kita yang pertama. Cari nilai 301.45 tambah 1.96 darab 8 dan benarkan jawapan itu betul kepada dua angka bererti. Untuk jawab soalan ini, kita akan terus menekan kalkulator. Kita akan tekan 301.45 tambah 1.96 dan didarabkan dengan 8. Kita akan dapat 31713 per 100. Kemudian kita akan tekan SD untuk dapatkan dalam bentuk perpuluhan. Kita akan dapat 317.13. Kemudian kita akan gunakan kepada dua angka bererti. Angka bererti kita yang kedua adalah pada digit 1 ini. Kemudian kita akan lihat digit yang berada di sebelah kanannya iaitu 7. 7 ini lebih besar daripada 5. Kita akan tambah 1. Dan jawapan kita akan dapat adalah 320. Dan pilihan jawapan kita adalah pilihan D. Seterusnya terlihat soalan nombor 2. Cari hasil tambah 0.058 dan 34.6 darab 10 kuasa negatif 3. Kita akan terus menggunakan kalkulator. Kita akan tekan 0.0581. Kemudian kita tambah 34.6. Kemudian kita tekan darab 10 kuasa X ni. Kemudian kita masuk negatif 3. Kemudian kita tekan sama dengan. Kita akan dapat 927 per 10,000. Kemudian kita tekan SD. Kita akan dapat 0.0927. Kemudian kita akan tukar nombor ini kepada bentuk piawai. Kita akan ubah titik perpuluhan 2 ke kanan. 1, 2. Dan kita akan dapat 9.27 darab 10 kuasa negatif 2. Dan pilihan jawapan kita di sini adalah pilihan B. Seterusnya terlihat soalan nombor 3. 0.072 per 2 darab 10 kuasa 3 kurungan kuasa 3. Kita akan terus menggunakan kalkulator juga untuk soalan ini. Kita tekan 0.072. Kemudian kita tekan per. Terbuka kurungan 2. Kemudian kita tekan darab 10 kuasa X. Kemudian kita tekan 3. Kemudian kita tutup kurungan. Kemudian kita tekan kuasa di sini. Kemudian kita masukkan 3. Kemudian kita tekan sama dengan. Kita akan dapat 9 darab 10 kuasa negatif 12. Pilihan jawapan kita di sini adalah pilihan A. Seterusnya terlihat soalan nombor 4. Diberi bahawa 1P37 asas 7 sama dengan 468 asas 10. Cari nilai P. Di sini kita ada asas 7, kemudian kita ada asas 10. Dan kita akan tukarkan asas 10 ini menjadi asas 7. Iaitu 468 ini kepada asas 7. Untuk menukar asas 10 kepada asas 7, kita akan melakukan pembahagian berulang. Kita ambil 468, kemudian kita akan bahagi dengan 7. Di sini kita boleh gunakan kalkulator. Kita akan tekan 468, kita bahagi 7. Dan di sini kita akan dapat 66.58. Jadi kita cuma ambil nombor bulatnya saja, iaitu 66. Kemudian kita akan dapat baki. Untuk mendapatkan baki, kita ambil balik 66 tadi. Kita darab dengan 7. Kita dapat 462. Kemudian kita ambil 468 ini tolak dengan 462. Kita dapat bakinya adalah 6. Kemudian seterusnya 66 kita bahagi lagi dengan 7. Kita tekan kalkulator, 66 bahagi 7. Kita akan dapat 9. Kita ambil nombor bulat saja ya. Kemudian 9 darab 7 kita akan dapat 63. Jadi 66 tolak 63, kita akan dapat bakinya adalah 3. Dan seterusnya lagi, 9 dibahagikan dengan 7,
kita dapat 1. Dan baki di sini adalah 2. Kemudian 1 bahagi lagi dengan 7. 1 bagi 7 dah tak boleh. Jadi kosong di sini. Maka bakinya adalah 1. Dan jawapan kita akan dapat di sini, kita akan baca bermula daripada bawah ke atas. Iaitu 1, 2, 3, 6, asas 7. Kemudian kita lihat kedudukan P di sini adalah sama dengan kedudukan 2. Jadi jawapan akhir kita adalah 2 dan pilihan kita adalah pilihan C. Seterusnya kita lihat soalan nombor 5. Hitung nilai 11 sifar asas 2 tambah 121 asas 7 tambah 23 asas 4 dalam asas 10. Dalam soalan ini kita akan tukarkan asas 2, asas 7 dan asas 4 ini ke dalam asas 10. Kita ambil 11 sifar asas 2 ini, kita akan buat pendaraban. Itu 1, darabkan dengan asasnya itu 2. Kemudian kedudukan digit. Kedudukan digit kita akan bermula daripada sifar. Iaitu kedudukan sifar 1 dan 2. Jadi kita akan darab dengan 2 kuasa 2. Kemudian kita tambah dengan 1 lagi. Darab dengan 2 kuasa 1. Okey, sifar kita abaikan kerana dia tidak ada nilai. Seterusnya kita akan tambah dengan 121 asas 7. Kita ambil 1 ni. 1 darab dengan asasnya 7. Dan tempatnya adalah 2. Tambah 2 darab 7 kuasa 1, iaitu tempat digit 2 ni adalah kuasa 1. Kemudian 1 darab 7 kuasa 0. Kemudian kita tambah lagi dengan asas 4, iaitu 2, 3 asas 4. Jadi sini 2 darab asasnya 4 kuasa 1 tambah 3 darab 4 kuasa 0. Kemudian kita terus tekan kalkulator seperti biasa dan kita akan tambah. Untuk asas 2, kita akan dapat jawapannya adalah 6 di sini. Kemudian 121 asas 7, kita dapat 64. Kemudian 2, 3 asas 4, kita akan dapat 11. Jadi kita tambah 6 tambah 64 tambah 11. Kita akan dapat 81. Pilihan kita adalah pada pilihan A. Seterusnya kita lihat soalan nombor 6. Dalam rajah 1, PQRST ialah sebuah pentagon dan PQR ialah sebuah segitiga sama sisi. Cari nilai X. Di sini kita ada dua bentuk, pentagon dan juga segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini adalah sudutnya sama, iaitu 60 masing-masing di sini. Jadi di sini kita tulis apa yang kita tahu. Seterusnya kita akan dapatkan nilai X di sini. Untuk mendapatkan nilai X, kita lihat pada segi 4 ni. Di mana sudut pedalaman bagi segi 4 adalah 360. Kemudian kita akan tolak dengan 85. Tolak dengan 75. Dan tolak dengan 80. Dan kita akan dapat 120. Jadi jawapan kita untuk X adalah 120. Dan pilihan kita di sini adalah pilihan C. Seterusnya kita lihat soalan nombor 7. Rajah 2 menunjukkan sebuah heksagon sekata A, B, C, D, E, F dan AFG ialah satu garis lurus. Cari nilai bagi P tambah Q. Di sini kita ada heksagon sekata di mana setiap sudut pada setiap bucu adalah sama. Jadi kita dapatkan bukaan sudut ini. Kita boleh menggunakan rumus N tolak 2 darab dengan 180, kemudian kita bahagi dengan N. N di sini adalah bilangan sisi iaitu 6. Jadi 6 tolak 2 darab dengan 180, kemudian kita bahagi dengan 6. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat 120. Maka setiap sudutnya adalah 120 darjah masing-masing. Sama. Kemudian di sini kita boleh dapatkan sudut pada E sini. Itu kita ambil 360. Kita tolak dengan 120. Kita akan dapat 240 darjah. Kemudian pada sudut di F ini adalah garis lurus 180 darjah. Kita ambil 180 tolak 120. Kita dapat 60 di sini. Dan kita ada segi 4 di sini. Kalau perasan, ini adalah segi 4.
Segi 4 sudut pendalamannya adalah 360 darjah. Jadi kita tolak dengan 60, tolak dengan 240. Dan kita akan dapat 60. Ini bermaksud sudut P tambah dengan sudut Q, kita akan dapat 60. Jadi pilihan jawapan kita di sini adalah pilihan B. Seterusnya terlihat soalan nombor 8. Wajah 3 menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. Diberi jejari bulatan ialah 8 cm. Cari perimeter kawasan berlorek betul kepada 2 tempat perpuluhan. Jadi di sini kalau kita lihat sudut yang tercangkum untuk kawasan berlorek, kita akan ambil 360 darjah tolak dengan 50. Jadi kita dapat 310 darjah. Jadi kita akan dapatkan panjang lengkuk, kita gunakan 2 pi j. 2 pi j adalah untuk panjang lengkuk bulatan. Jadi di sini adalah sektor. Jadi kita ambil sudutnya 310/360 darab 2 darab pi 22/7 darab dengan jarinya 8. Dan kita akan dapat 43.3. 43.3 ini merupakan panjang lengkuk bagi sektor berlorek. Kemudian kita akan dapatkan perimeter kawasan berlorek, kita akan tambah dengan jejari iaitu 8 dengan 8. Jadi kita ambil 43.3 tambah 8, kemudian tambah lagi dengan 8. Kita akan dapat 59.3. Kemudian kita akan nyatakan jawapan betul kepada 2 tempat perpuluhan. Jadi jawapan akhir kita adalah 59.30. Dan pilihan jawapan kita di sini adalah pilihan C. Teruskan lagi dengan melihat soalan bernombor 9. Dalam rajah 4, ABC ialah tangen kepada bulatan berpusat O di titik B. COD ialah garis lurus. Cari nilai Y. Kita lihat di sini kita ada segitiga DOB. Segitiga ini merupakan segitiga kaki sama kerana DO dan juga OB adalah jejari bulatan. Kemudian di sini diberi sudut 26 darjah. Kemudian kita lihat di sini jejari OB ini bertemu dengan tangen. Apabila jejari bertemu dengan tangen, akan terhasil sudut 90 darjah di sini. Jadi kita boleh dapatkan sudut pada pusat O di sini. Itu kita ambil segitiga bersudut 90 darjah ini. Jumlah sudut pendalaman segitiga adalah 180. Jadi 180 tolak 90 tolak dengan 26. Kita akan dapat 64 di sini. Kemudian sudut yang berada di sebelah dia, 180 tolak 64, kita dapat 116. Jadi kita ambil segitiga kaki sama di sini, di mana sudut 2Y adalah bersamaan dengan sudut pada D ini. Jadi kita ambil 180 tolak 116. Kemudian kita bahagikan dengan 2. Dan kita akan dapat 32. Bermaksud sudut 2Y ini bersamaan dengan 32. Maka Y, kita ambil 32, kita bahagi dengan 2. Jadi Y bersamaan dengan 16. Jadi pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan A. Baiklah, seterusnya terlihat soalan bernombor 10. Rajah 5 menunjukkan sebuah rhombus PQRS. E, F, G dan H masing-masing ialah titik tengah bagi PQ, QR, RS dan SP. Satu titik bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik E dan titik F adalah sentiasa sama. Lokus X ialah garis. Di sini kita kena dapatkan lokus bagi pergerakan titik X, di mana jaraknya antara titik E dengan titik F adalah sama. Jadi kalau kita dapat lihat, titik X bergerak seperti ini, iaitu bermula daripada Q menuju ke S. Di mana di sepanjang garis ini, contohnya kalau kita ambil di sini, jarak titik ini ke E sama dengan jarak titik ke F. Kalau kita ambil di sini, jarak daripada E sama dengan jarak dari F. Maka jawapan kita adalah SQ, garis SQ. Dan pilihan jawapan kita di sini adalah pilihan B, iaitu QS. Seterusnya kita lihat soalan bernombor 11.
Pelajar 6 menunjukkan 5 pentagon yang dilukis pada grid segi 4 sama. Antara pentagon A, B, C dan D, yang manakah tidak kongruen dengan pentagon P? Kata kunci kita di sini adalah kongruen. Kongruen ini bermaksud mempunyai bentuk yang sama dan juga saiz yang sama. Jadi objek kita adalah P di sini. Jadi kita kena dapatkan antara A, B, C dan D yang manakah tak kongruen. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa objek yang tidak kongruen di sini adalah D. Jadi kita boleh uji. Kita ambil sini. Kita lihat di sini ini adalah 1 unit, ini 1 unit dan ini 1 unit. Dan kita lihat D ni 1 unit, kemudian dia jadi 2 unit. Kita lihat pada A, dia sama juga. 1 unit masing-masing di sini. Jadi A, B dengan C adalah kongruen dengan P. Jadi yang tidak kongruen dengan P adalah pilihan D. Seterusnya kita lihat soalan nombor 12. Pak Din mempunyai 30 ekor haiwan ternakan. Terdapat 10 ekor lembu, beberapa ekor kambing dan beberapa ekor ayam. Kebarangkalian memilih seekor kambing ialah 2/5. Jika seekor haiwan ternakan dipilih secara rawak daripada kumpulan itu, cari kebarangkalian bahawa itu bukan seekor ayam. Jadi di sini kita ada bilangan lembu iaitu 10 ekor. Kemudian jumlah keseluruhan haiwan ternakannya adalah 30 ekor. Kemudian di sini diberi kebarangkalian memilih kambing adalah 2/5. Jadi kita akan boleh dapatkan bilangan kambing, kita akan darab dengan jumlah keseluruhan haiwan iaitu 30. Dan kita akan dapat 12 ekor. Kemudian untuk lembu, kita ada 10. Dan untuk ayam, kita akan ambil 30, tolak 12, tolak dengan 10. Jadi kita dapat 8. Soalan bertanya tentang kebarangkalian bukan seekor ayam. Jadi kalau bukan ayam, dia sama ada kambing ataupun lembu. Kambing ada 12, lembu ada 10. Jadi kita tambah 12 dengan 10 ini, kemudian kita per dengan jumlah keseluruhan haiwan, iaitu 30. Dan kita akan dapat 11/15. Pilihan jawapan kita di sini adalah pilihan A. Seterusnya kita lihat soalan nombor 13. Permudahkan. Ini pertama sekali kita lihat operasinya adalah operasi bahagi, kemudian operasi darab. Kita lihat operasi bahagi terlebih dahulu. Kita ambil 3M kuasa 2N per dengan 10 P kuasa 2Q. Kemudian bahagi kita akan buat operasi darab secara songsang. Kita ambil 5 P kuasa 3 Q kuasa 2 per dengan 6M N. Jadi di sini kita lihat sebutan yang sama kita boleh mansuhkan. Pertama sekali kita lihat ini 3, kita boleh bahagikan dengan 6. Jadi di sini jadi 2, 3 jadi 1. Kemudian untuk M pula, sini 1M kita hapuskan dan di sini M kuasa 2 kita hapuskan kuasa 2 tinggal M. Kemudian N di sini kita hapuskan dan di sini kita hapuskan. Seterusnya 5 dengan 10. 5 jadi 1, 10 akan jadi 2. Kemudian P kuasa 2. Sini P kuasa 3, maka kita hapus kuasa 3 tinggal P1. Kemudian Q, sini 1Q dan Q kuasa 2 hapus jadi 1Q. Dan kita akan dapat M kuasa 2 PQ per dengan 4. Itu 2 darab 2 di sini, dapat 4. Kemudian kita akan darab pula dengan 4N kuasa 3 per Q. Kita ambil M kuasa 2 PQ per dengan 4, darab dengan 4N kuasa 3 per Q. Di sini kita boleh hapuskan sebutan Q di sini. Sini Q dan sini Q. Kemudian sini 4, kita boleh hapuskan dengan 4 di bawah ini. Kemudian kita akan dapat M kuasa 3 PN kuasa 3. Nanti lihat pada pilihan jawapan yang setara dengan jawapan kita sini adalah pada pilihan C.
Seterusnya terlihat soalan bernombor 14. Ungkapkan sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. Kali ini kita ada operasi tolak bagi pecahan. Kalau kita nak buat operasi tolak bagi pecahan ataupun operasi tambah, pertama sekali kita kena samakan penyebut. Itu nombor yang berada di bawah ini. Kita akan mencari gandaan sepunya terkecil. Dan kalau kita lihat di sini, A02 dengan B02 ni kita boleh pecahkan jadi A tambah B dan A tolak B. Kemudian di sini kita ada perkali untuk B02 iaitu 9. Bermaksud A tambah 3B, A tolak 3B. Kita boleh pecah seperti ini. Jadi terlihat untuk sebutan pertama iaitu 2 per dengan A tolak 3B ni. Kita akan samakan penyebut dengan sebutan yang kedua itu. Kita akan darab dengan A tambah 3B. Dan di atas juga akan darab A tambah 3B. Dia akan jadi seperti ini. Kemudian barulah kita boleh tolak dengan A tambah 3B. Sebab sebutannya dah jadi sama lah di sini. Jadi kita tulis balik 2 A tambah 3B tolak A tambah 3B kita perdekan dengan A tolak 3B dan A tambah 3B. Seperti ini. Kemudian kita kembangkan, kita akan dapat 2A tambah 6B. Kemudian negatif darab dengan A, kita akan dapat tolak A. Kemudian negatif darab dengan 3B, kita dapat tolak 3B. Kemudian di sini kita boleh pemudahkan lagi. A dengan A, B dengan B. Jadi 2A tolak A, kita akan dapat A. Kemudian 6B tolak 3B, kita akan dapat tambah 3B. Kemudian kita boleh tulis penyebutnya di bawah iaitu A tolak 3B dan A tambah 3B. Dan kalau kita lihat di sini, kita boleh hapuskan A tambah 3B itu di atas dan di bawah ni. Dan jawapan kita akan jadi 1 per A tolak 3B. Dan pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan B. Seterusnya terlihat soalan nombor 15. Diberi, ungkapkan X dalam sebutan Y. Di sini kita ada pecahan. Maksud kita akan ambil 3 ini. Kita hapuskan 3, kita darab dengan 3. Dan sini darab dengan 3. Jadi kita akan dapat 8X tolak 2Y sama dengan 3 darab dengan XY tambah Y. Dan kita akan kembangkan. Kita akan dapat 8X tolak 2Y sama dengan 3XY tambah 3Y. Kemudian di sini kita akan asingkan X dengan X, Y dengan Y. Di sebelah kiri kita ada 8X dengan negatif 2Y. Jadi kita akan hapuskan 2Y, kita akan tambah 2Y di sini. Maka terhapus, tinggal 8X. Jadi bila sebelah kiri kita tambah 2Y, sebelah kanan juga kita akan tambah dengan 2Y. Kita akan dapat 3XY tambah dengan 5Y. Kemudian pada sebelah kanan, kita masih ada lagi sebutan X di sini. Jadi kita akan hapuskan sebutan 3XY ini, kita akan tolak 3XY sini. Dan kita akan dapat pada sebutan sebelah kanan 5Y. Kemudian untuk sebutan sebelah kiri, kita kena tolak juga dengan 3XY. Kita akan dapat 8X tolak 3XY seperti ini. Kemudian di sini kita akan faktorkan. Kita akan keluarkan X di sini. Kita akan dapat 8 tolak 3Y sama dengan 5Y. Kemudian di sebelah kiri, sebutan sebelah kiri, kita masih ada sebutan Y. Jadi kita akan hapuskan sebutan ini. Kita akan melakukan operasi bahagi. Kita akan bahagikan. Kita buat per di sini. 8 tolak 3Y. Dan di sebelah kanan juga akan melakukan operasi yang sama iaitu bahagi. Bahagi dengan 8 tolak 3Y.
maka di sini kita akan terhapus. Dan kita akan dapat sebutan X sahaja pada sebelah kiri. Iaitu X sama dengan 5Y per 8 tolak 3Y. Dan pilihan jawapan kita di sini adalah pilihan B. Seterusnya kita lihat soalan nombor 16. Baja 7 ialah sebuah piktograf yang menunjukkan bilangan mangga yang dijual dari bulan Mei sehingga Julai. Bilangan mangga yang telah dijual dalam bulan Jun dan Ogos tidak ditunjukkan. Kalau kita lihat di sini, satu gambar mangga ini mewakili 200 biji mangga. Sejumlah 6,000 biji mangga telah dijual dalam 4 bulan itu. Bilangan mangga yang telah dijual dalam bulan Jun dan Ogos adalah dalam nisbah 3:4. Hitung bilangan mangga yang dijual dalam bulan Jun. Balas, kita akan dapatkan jumlah mangga yang terjual pada bulan Mei dan Julai terlebih dahulu. Dan kita kira di sini untuk bulan Mei kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 darabkan dengan 200. Dan untuk bulan Mei, mangga terjual adalah sebanyak 1,400. Kemudian untuk bulan Julai, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 darab dengan 200, kita dapat 1,800 mangga yang terjual. Kemudian bakinya adalah pada bulan Jun dan Ogos. Jadi jumlah keseluruhan adalah 6,000. Tolak dengan 1,400 pada bulan Mei dan tolak dengan 1,800 pada bulan Julai. Dan jumlah baki kita dapat adalah 2,800. 2,800 ini adalah jumlah mangga yang terjual pada bulan Jun dan juga Ogos. Kemudian nisbah kedua-dua bulan itu adalah 3:4. Di mana 3:4 itu adalah bersamaan dengan 2,800. Jadi 3/4 itu adalah bersamaan dengan 7 bahagian. Jadi kita akan ambil 2,800 terbahagikan dengan 7 untuk mendapatkan satu bahagian. Dan kita akan dapat 400. Maka untuk jualan pada bulan Jun, di sini nisbahnya adalah 3. Ini Jun dan ini Ogos. Maka kita ambil 3 darab dengan 400. Kita dapat 1,200. Dan pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan A. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 17. Jadual 1 menunjukkan markah matematik dan kekerapan markah dalam peperiksaan percubaan SPM. Jika min bagi markah ialah 85.4, cari nilai M. Di sini diberi nilai min iaitu X bar. X bar adalah hasil tambah markah per dengan jumlah keseluruhan kekerapan. Sini kita ada lihat ada kata markah dan juga kekerapan. Sini markah 85, 7 bermaksud terdapat 7 orang yang dapat markah 85. Jadi untuk mendapatkan min, kita akan ambil 75 terdarabkan dengan M. Kemudian tertambah dengan 85 markah ini yang ada 7 orang terdarab dengan 7. Kemudian tertambah 80 darab dengan 6. Tambah 90 darab dengan 4. Tambah 95 darab dengan 5. Kemudian kita per dengan jumlah kekerapan. Iaitu M tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 5. Dan min di sini diberi adalah 85.4. Selanjutnya kita akan terus tekan kalkulator. Kita akan tekan 85.4. Kita tekan alpha, kita tekan calculate untuk dapatkan simbol sama dengan. Kemudian kita akan tekan kurungan dulu. Kurungan, kita masuk 75 darab M, iaitu 75X. Tambah 85 darab 7. Tambah 80 darab 6. Tambah 90 darab 4. Tambah 95 darab 5. Kita tutup kurungan. Kemudian kita tekan per di sini. Iaitu M tekan dengan X. X tambah 7 tambah 6 tambah 4 tambah 5. Kemudian kita tekan shift
calculate dan tekan sama dengan. Dan jawapan kita untuk M sama dengan 3. Jadi pilihan jawapan kita di sini adalah pilihan C. Seterusnya terlihat soalan bernombor 18. Sebuah peta dilukis dengan skala 1/500,000. Hitung jarak sebenar dalam kilometer sebatang jalan raya yang panjangnya 8 cm pada peta itu. Jadi di sini nisbahnya adalah 1/500,000 bersamaan dengan 8 yang telah dilukis daripada peta 8 cm. Nisbah kita akan ambil 8 ini didarabkan dengan 500,000 ini. Iaitu 1 sama dengan 500,000. 8 kita akan dapat 8 darab 500,000. Kemudian di sini kita akan dapat 4 juta. 4 juta ini kita akan tukar kepada unit kilometer. Kerana ini adalah unit cm. Untuk tukar cm kepada meter, kita akan bahagi dengan 1000. Kemudian untuk tukar meter kepada kilometer, kita akan bahagi pula dengan 1000. Dan terus tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan kita adalah 40. Dan pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan A. Baiklah, seterusnya terlihat soalan bernombor 19. Darjah 8 menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak PQR. QRS ialah garis lurus. Diberi bahawa sin theta sama dengan 8/17. Cari nilai bagi cos theta. Dan terlihat di sini sudut theta adalah sudut ini. Dan sin adalah bersamaan dengan tentang per hipotenus. Jadi tentang per hipotenus di sini, 8 adalah tentang, hipotenusnya adalah 17. Dan terlihat pada rajah kita, sini 8, maka PR adalah hipotenus, sini adalah 17. Kemudian kita akan dapatkan pula cos theta. Cos adalah bersamaan dengan sebelah per hipotenus. Jadi kita akan dapatkan sisi bersebelahan di sini, iaitu 15 per dengan hipotenus 17. Jadi kita akan dapat cos theta adalah 15/17. Kemudian kita kena pertimbangkan sudut theta di sini. Sudut ini merupakan sudut pada sukuan kedua. Dan kalau kita lihat pada bulatan unit, kita pecah kepada 4 bahagian. Sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Sukuan pertama ini adalah semuanya positif, iaitu sin, cos dan tan. Kemudian untuk sukuan kedua adalah kawasan sin. Untuk sukuan ketiga adalah kawasan cos dan sukuan keempat adalah kawasan tan. Dan sudut kita di dalam soalan adalah sudut pada sukuan kedua di sini. Dan sukuan kedua adalah kawasan sin. Jadi soalan bertanyakan tentang cos, maka cos akan jadi negatif. Maka jawapan akhir kita adalah negatif 15/17. Dan pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan C. Seterusnya terlihat soalan bernombor 20. Antara berikut yang manakah tidak benar? Untuk menjawab soalan ini, kita akan terus menggunakan kalkulator. Kita akan masukkan sin 140 dan juga sin 40. Pertama sekali kita masukkan sin 140, kita tekan sin 140, kita tekan sama dengan, kita akan dapat 0.64. Kemudian kita tekan sin 40 pula. Kita tekan sama dengan, kita dapat 0.64. Jadi sin 140 sama dengan sin 40. Jadi ini adalah betul. Seterusnya terlihat pilihan B, sin 200. Kita tekan kalkulator sama dengan, kita dapat negatif 0.34. Kemudian di sini kita tekan negatif sin 20. Tekan sama dengan, kita dapat negatif 0.34 juga. Jadi ini adalah benar. Kemudian terlihat pula pada pilihan C, kita tekan cos 230 sama dengan, kita dapat negatif 0.64. Kemudian kita tekan negatif cos 50.
sama dengan terdapat negatif 0.64 juga. Jadi C adalah masih lagi benar. Jadi pilihan terakhir adalah jawapan kita. Dan kalau kita nak uji, kita tekan tan 340 sama dengan, kita akan dapat negatif 0.36. Kemudian kita tekan tan 20 sama dengan terdapat 0.36. Jadi tan 20 positif, tan 340 negatif. Jadi pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan D. Seterusnya terlihat soalan bernombor 21. Darjah 9 menunjukkan suatu graf. Nyatakan jumlah darjah bagi graf itu. Hubungan di antara darjah dengan tepi adalah darjah bersamaan dengan 2i. Jadi kita lihat bilangan tepi di sini, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi darjah sama dengan 2 darab 6. Kita dapat 12. Selain daripada itu, kita juga boleh membilang bilangan darjah berdasarkan kepada tiap-tiap darjah pada bucu. Kita lihat bucu yang pertama di sini. Di sini kita ada 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 darjah. Dan di bucu yang kedua ini ada 2 darjah. Bucu ketiga ini ada 3 darjah. Bucu keempat ini kita ada 3 darjah juga. Jadi 3 tambah dengan 3 tambah dengan 2 tambah dengan 4. Kita akan dapat 12 juga. Jadi pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan D. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 22. Berdasarkan bilangan darjah pada jadual 2, tentukan bilangan I, iaitu bilangan tepi. Tadi kita telah pun ketahui bahawa darjah bersamaan dengan 2i. Jadi di sini kita ada bilangan darjah. Kita ada 2, 3, 2, 3, 4. Jadi kita tambah di sini. Jadi darjah di sini kita ada 14. Jadi untuk mendapatkan tepi, iaitu I ni, kita ambil 14, kita bahagikan dengan 2. Jadi kita akan dapat 7. Dan pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan B. Baiklah, kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 23. Pada tahun 2021, umur Anis ialah X tahun. Dia dilahirkan ketika ibunya berumur 32 tahun. Umur ibunya sekarang ialah 3 kali umurnya. Cari umur ibunya dalam tahun pada tahun 2021. Ini bermaksud sekarang ini Anis umurnya X tahun. Ibunya adalah 3 kali ganda umur Anis. Dan masa Anis dilahirkan, ibunya berumur 32 tahun. Jadi kita boleh tulis seperti ini. Iaitu pada tahun 2021, Anis adalah X tahun dan ibunya adalah 3X. Kemudian kita samakan dengan pada tahun Anis dilahirkan, umur Anis adalah X per dengan 32 tambah X. Di mana umur ibunya pada tahun 2021 ini adalah 32 tambah X. Jadi di sini kita dapati 3X bersamaan dengan 32 tambah X. Mana kita boleh ringkaskan, kita akan dapat 2X sama dengan 32. Maka X di sini sama dengan 16. Jadi umur Anis sekarang adalah 16 tahun. Maka umur ibunya adalah 32 tambah X di sini. Iaitu 32 tambah 16. Jadi kita dapat 48. Dan pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan C. Seterusnya terlihat soalan nombor 24. Encik Siva bermain golf di satu padang golf. Beliau memukul bola golf dari tiang P ke tiang T melalui Q, R dan S. Darjah 10 menunjukkan jarak dan masa pukulan golf yang dicatatkan oleh beliau. Berdasarkan jarak dan masa yang diambil oleh bola golf dari satu tiang ke satu tiang yang lain, tentukan pergerakan bola dari pasangan tiang yang manakah tidak mempunyai laju seragam. Jadi di sini kita ada jarak dan masa, kita boleh dapatkan laju. Pertama sekali kita dapatkan laju untuk bola golf dari P ke Q. Jaraknya adalah 40 per dengan masa 25 saat. Dan kita akan dapat 8/5.
Kemudian kita ambil pula Q ke R, 272/45, kita akan dapat 8/5 juga. Kemudian seterusnya dari R ke S, jaraknya 56/35, kita akan dapat 8/5 juga. Kemudian dari S ke T, jaraknya 99, masanya 55. Dan kita akan dapat 9/5. Jadi di sini kita dapati bahawa laju pada kedudukan S ke T tidak seragam, iaitu 9/5 berbanding dengan PQ, QR dan juga RS. Jadi pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan D, iaitu dari S ke T. Seterusnya terlihat soalan nombor 25. Penyelesaian bagi ialah untuk menjawab soalan ketaksamaan ini, pertama sekali kita boleh tulis dalam bentuk persamaan. Iaitu kita tulis 3 tolak Y/2 sama dengan 5/Y. Kita tukar simbol lebih besar ini menjadi sama dengan. Kemudian kita boleh menggunakan kalkulator. Kita tekan 3 tolak X/2. Kita gantikan Y itu dengan X. Kemudian kita tekan alpha calculate 5 tolak X. Kemudian kita tekan shift calculate dan sama dengan. Dan kita dapat Y sama dengan 4. Kita akan tukar balik simbol sama dengan menjadi simbol ketaksamaan. Jadi kita akan dapat Y lebih besar daripada 4. Dan pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan D. Seterusnya terlihat soalan nombor 26. Terlihat di sini operasi adalah operasi bahagi. Kemudian di sini kita ada kurungan dan kita ada kuasa. Jadi kuasa dengan kuasa di sini kita akan melakukan pendaraban di sini. Jadi kita akan tulis V kuasa 2 W kuasa 3 bahagi dengan V kuasa 3 W kuasa 6. Dan kita lihat di sini asasnya adalah sama, iaitu V W W. Jadi kalau operasi bahagi, indeksnya kita akan tolak. Iaitu V 2 tolak 3 W 3 tolak 6. Jadi 2 tolak 3 kita akan dapat V negatif 1. Kemudian 3 tolak 6 kita dapat W negatif 3. Jadi pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan A. Seterusnya terlihat soalan nombor 27. Hitung nilai-nilai X yang mungkin bagi persamaan di bawah. Di sini kita ada 4 kuasa dengan X kuasa 2 didarabkan dengan 4 kuasa 3X sama dengan 256. Dan di sini kita akan tukarkan 256 ini kepada asas yang sama, iaitu asas 4 di sini. Di sini kita boleh melakukan cuba jaya, iaitu 4, kita pilih dia kuasa berapa. Contoh kalau 4 kuasa 2, kita dapat 16. Kemudian kita cuba lagi, 4 kuasa 3, kita dapat 64. Kemudian kita ambil 4 kuasa 4, kita dapat 256. Jadi bermaksud 4 X kuasa 2 darab 4 3X sama dengan 4 kuasa 4. Sini operasinya adalah darab, bermaksud indeksnya kita akan tambah. Iaitu X kuasa 2 tambah 3X sama dengan 4. Dan kalau kita lihat di sini, kita ada X kuasa 2. X kuasa 2 adalah suatu fungsi kuadratik. Maka kita akan selesaikan menggunakan kaedah kuadratik. Kita akan faktorkan, kita akan tulis dalam bentuk arm kuadratik terlebih dahulu. X kuasa 2 tambah 3X tolak 4 sama dengan 0. Kemudian kita boleh terus menggunakan kalkulator. Kita akan tekan menu, kita tekan A. Kita ambil polinomial, tekan 2 dan degree adalah 2. Dan kita masuk nilai A di sini adalah 1. Kita tekan 1 sama dengan. Kemudian B di sini adalah 3. Kita tekan 3 sama dengan. Kemudian C di sini adalah negatif 4. Kita tekan negatif 4, kita tekan sama dengan. Dan kita dapatkan jawapan, kita tekan sama dengan.
kita dapat X sama dengan 1. Tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat X sama dengan negatif 4. Jadi kita ada dua jawapan, iaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 4. Dan pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan C. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan bernombor 28. Pelajar 11 menunjukkan maklumat mengenai set A dan set B. Berdasarkan maklumat yang diberi, kenyataan manakah yang benar? Jadi kita akan lihat satu persatu. Kita lihat untuk pilihan A terlebih dahulu, iaitu bilangan A kesatuan B. Sini A, sini B, kita bilang pada set A kita ada 5 unsur dan pada set B kita ada 6 unsur. Jadi di sini bilangan A kesatuan B kita tambah 5 tambah 6 kita dapat 11. Tapi sebelum tu kita lihat adakah unsur yang sama di dalam A dan B. Dan kalau kita lihat di sini, unsur Q ada juga di dalam B. Kemudian unsur R ada juga dalam B. Kemudian unsur T ada juga dalam B. Bermaksud 11 ini kita akan tolak dengan 3. Dan kita akan dapat 8. Jadi pilihan jawapan A adalah tidak benar. Selanjutnya kita lihat pada pilihan B. B adalah subset bagi A. Subset ini maksudnya adalah set B ini berada sepenuhnya di dalam A. Dan kalau kita lihat di sini, B bukan subset kepada A. Sebab di dalam B ada W. Sedangkan dalam A tak ada W. Jadi dia bukan subset. Selanjutnya untuk pilihan C. A pelengkap kesatuan B sama dengan SUW. A pelengkap ni maksud dia unsur yang bukan berada dalam A. Jadi bukan yang berada dalam A adalah S, U dan W. Kemudian unsur yang berada dalam B pula adalah Q, R, S, T, U, W. Jadi hubungan antara A pelengkap dengan B adalah kesatuan. Jadi kita ambil kesemuanya ini. Jadi dia mustahil lah. Jawapannya adalah S, U, W. Jadi pilihan C juga adalah tidak benar. Maka pilihan terakhir kita adalah jawapan kita, iaitu pada pilihan D. Iaitu A kesatuan B pelengkap sama dengan set kosong. Dan kita lihat A kesatuan B pelengkap sama dengan set kosong. Iaitu A kesatuan B, kita ambil keseluruhan ini, guna pelengkap. Jadi di luar A dan B, dah tidak ada unsur lagi. Maka inilah pilihan kita, iaitu D. Seterusnya kita lihat soalan nombor 29. Rajah 12 adalah gambar rajah Venn yang menunjukkan bilangan unsur dalam set P, set Q dan set R. Diberi bahawa set semesta P kesatuan Q kesatuan R dan bilangan unsur set Q pelengkap sama dengan bilangan unsur di dalam set Q persilangan R. Carikan nilai bagi X. Pertama sekali kita ambil bilangan unsur yang ada dalam set Q pelengkap, iaitu yang berada di luar Q. Kita ada 3, kita ada 8, kita ada 5. Jadi kita ambil 5 tambah 8 tambah 3, kita akan dapat 16. Kemudian bilangan Q persilangan R. Q persilangan R adalah berada pada 9 dan juga X tolak 3. Itu berada di sini. Ini adalah set Q persilangan R. Di bilangan unsurnya 9 tambah X tolak 3. Kita akan dapat 6 tambah X. Jadi, kedua-dua bilangan unsur dalam set ini adalah sama banyak. Iaitu 16 sama dengan 6 tambah X. Maka X kita akan dapat 10. Pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan C. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 30. Dalam rajah 13, PQR dan PSR ialah segitiga bersudut tegak. Hitung nilai X. Dan pertama sekali, kita perlu dapatkan PQ di sini. Kita boleh menggunakan teorem Pythagoras. PQ sama dengan, kita ambil hypotenuse dia 13, kita kuasa 2,
tolak dengan 12 kuasa 2. Kemudian kita punca 2. Dan kita dapat PQ sama dengan 5 di sini. Kemudian untuk mendapatkan X, kita akan ambil segi 3 yang besar ini. Sini 12, sini 4, sini 5, akan dapat 9 keseluruhan. Dan X ini adalah sisi hipotenus. Maka kita akan ambil 12 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2, kita punca 2. Dan kita akan dapat 15. Pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan A. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 31. Rajam 14 menunjukkan kelihatan rentas bagi 6 sfera yang sama, P, Q, R, S, T dan U masing-masing ialah pusat-pusat sfera itu. Diberi isi padu setiap sfera ialah 32/3 pi. Cari perimeter PQRSTU dalam sentimeter. Di sini diberi isi padu sfera. Jadi kita akan menggunakan rumus isi padu sfera iaitu 4/3 pi J kuasa 3. Dan sama dengan 32/3 pi. Kemudian kita boleh ringkaskan persamaan ini. Kita akan dapat 4/3 pi J kuasa 3 sama dengan 32/3. Dah buang pemalar pi di situ. Kemudian kita kena dapatkan J terlebih dahulu, iaitu jejari sfera ini. Kita akan ambil, kita boleh ringkaskan persamaan ini. Kita akan dapat 4J kuasa 3 sama dengan 32. Maka J kuasa 3 sama dengan 32 per dengan 4. J sama dengan kita puncakan 8 ini. Dan kita dapat J sama dengan 2. Jadi jejari bagi setiap bulatan ini adalah 2. Kemudian kita kena dapatkan perimeter PQRSTU iaitu heksagon ini. Jadi di sini masing-masing 2. Jadi setiap bulatan bersamaan dengan 4. Jadi di sini kita ada 6 bulatan. Kita akan ambil 4 darab dengan 6. Sama dengan 24. Maka pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan D. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 32. Puan Marina membuat pinjaman peribadi sebanyak RM18,000 dari Bank Putra Berjaya dengan kadar faedah 4% setahun. Tempoh bayaran balik adalah selama 7 tahun. Berapakah ansuran bulanan yang akan dibayar oleh Puan Marina? Jadi di sini kita boleh menggunakan rumus bagi interest, iaitu I sama dengan PRT. P adalah principal, iaitu jumlah pinjaman yang dipinjam, itu 18,000. Darab dengan R, iaitu kadar, adalah 4%. Dan darab dengan T, itu tempoh. Tempoh bayaran balik adalah selama 7 tahun. Kita darab dengan 7. Dan kita akan dapat jumlah interestnya adalah RM5,040. Jadi jumlah keseluruhan yang perlu dibayar oleh Puan Marina, kita akan ambil jumlah prinsipal 18,000 tambah dengan bilangan faedah ataupun interest. Kemudian kita kena bahagikan dengan tempoh bayaran balik. Tempoh bayaran baliknya adalah 7 tahun. Kemudian kita kena nyatakan bayaran ansuran bulanan. 7 ini kita darab pula dengan 12. Dan kita terus tekan kalkulator, kita dapat 274.29. Pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan B. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan bernombor 33. T berubah secara songsang dengan punca kuasa 2R. Carikan hubungan antara T dan R. Di sini diberitahu T berubah secara songsang. Itu 1 per punca kuasa 2R. Jadi punca kuasa 2R. Kemudian kita lihat pada pilihan jawapan, tak ada seperti yang kita tulis. Itu bermaksud punca kuasa 2R ini kita boleh tulis sebagai T berkadar songsang dengan 1 per R kuasa 1/2. Kerana punca sama dengan kuasa 1/2. Maka pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan C. Seterusnya adalah pada soalan 34.
Jadual 3 menunjukkan beberapa nilai pemboleh ubah P, Q dan R. Diberi bahawa Q berubah secara langsung dengan P dan secara songsang dengan R. Hitung nilai Y. Pertama sekali kita tulis hubungannya terlebih dahulu. Q berubah secara langsung dengan P dan songsang dengan R. Jadi kita per dengan R. Kemudian kita akan tukar ke dalam bentuk persamaan. Kita tulis Q sama dengan K P per R. K adalah pemalar. Kemudian kita gantikan nilai-nilai yang telah pun diberi di dalam soalan, iaitu Q 1/9 sama dengan P di sini diberi 1/3. 1/3 kemudian K. Kemudian R di sini diberi 12. Itu darab 12 di sini. Kemudian kita akan buat penerapan silang untuk dapatkan nilai K di sini. Maka kita dapat 9K sama dengan 36 dan K kita dapat 4. Maka kita akan tulis balik hubungan di antara Q, P dengan R. Iaitu Q sama dengan K, iaitu 4 P per R. Kemudian kita akan dapat pula nilai Y di sini. Kita gantikan saja nilai. Pertama nilai Q. Nilai Q adalah Y tambah 5, iaitu Y tambah 5 sama dengan 4. Darab dengan P adalah 20. Bahagi dengan R. R adalah 2/5. Sampai dekat ini kita boleh terus saja tekan kalkulator. Kita akan masukkan X tambah 5. Kita gantikan Y itu dengan X. Tekan alpha calculate. Kemudian kita tekan 4. Kemudian kita masukkan kurungan. 4 darab 20. Tutup kurungan kita per dengan 2/5. Kemudian shift calculate. Kita tekan sama dengan. Dapat Y sama dengan 27. Dan pilihan jawapan kita sini adalah pada pilihan B. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan yang ke-35. Diberi matriks, cari nilai M tolak N. Di sini kita ada M dan juga N. Pertama sekali kita lihat M dulu. M ini kedudukannya adalah pada baris pertama, lajur pertama. Jadi bersamaan dengan nilai 10 ni. Ini 10 tolak dengan 0.5 darab M sama dengan 4. Jadi kita boleh tulis dalam bentuk persamaan linear 10 tolak 0.5 darab M sama dengan 4. Maka kita akan dapat 10 tolak 0.5 M sama dengan 4. Maka M kita boleh terus tekan kalkulator, kita akan dapat 12. Seterusnya kita akan dapat pula nilai N. N berada pada kedudukan baris kedua, lajur kedua. Dan dia setara dengan 7, setara dengan 1. Jadi kita akan ambil 3N tolak dengan 0.5 darab dengan 7 sama dengan 1. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita dapatkan nilai N sama dengan 1/5. Kemudian kita kena dapatkan M tolak N. Jadi 12 tolak 1/5. Kita dapat 10/5. Pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan D. Seterusnya kita lihat soalan nombor 36. 36 ini merupakan operasi darab matriks. Untuk melakukan penerapan matriks, kita akan ambil baris, darabkan dengan lajur. Kemudian kita tolak pula dengan 1 ni yang didarabkan dengan negatif 2. Jadi kita akan tulis dulu 1001 darab 34 negatif 21 tolak dengan, kita darab terus, kita dapat sini negatif 2 dan sini dapat 6. Kemudian dapat sifar dan 4. Jadi kita ambil baris, darab dengan lajur, tolak dengan negatif 2. Iaitu 1 darab dengan 3, tambah kosong dengan negatif 2, jadi kosong juga. Tolak dengan negatif 2 di sini. Iaitu 3 tambah 2, kita dapat 5. Dan pilihan jawapan di sini, B dengan C dah terkeluar. Sebab sini negatif 5 dengan 1. Tinggal lagi A dengan D. Kemudian kita lihat
nombor yang tak sama di sini adalah sini 10, sini negatif 2. Iaitu pada baris pertama lajur kedua. Jadi kita akan ambil baris pertama ni dengan lajur kedua. Kemudian kita tolak dengan 6. Jadi 1 darab 4 terdapat 4. Kemudian kita tolakkan dengan 6. Tolak dengan 6. Jadi 4 tolak 6, kita akan dapat negatif 2. Jadi pilihan jawapan kita adalah pada pilihan jawapan D, iaitu di sini negatif 2, di sini 5. Selain daripada itu, kita juga boleh menggunakan kalkulator. Dan cara penggunaan kalkulator ini sedikit panjang, tapi dia mudah untuk dapatkan jawapan yang tepat. Pertama sekali, kita akan tekan menu. Kemudian kita akan tekan 4 untuk dapatkan matrix. Kemudian di sini define matrix. Kita akan definekan matrix. Di sini kita ada 3 matrix. Di sini kita labelkan A, B dengan C. Jadi kita akan definekan matrix A, matrix B dan matrix C. Pertama sekali kita pilih matrix A. Itu kita tekan 1. Matrix A dulu di sini adalah 1001. Di sini row. Row adalah baris, ada 2. Kita tekan 2. Kemudian dia tanya kolom pun 2 juga, kita tekan 2. Kemudian dia berparan seperti ini, kita akan masukkan unsur-unsur dalam matrik kita, iaitu 1 sama dengan 0 sama dengan 0 sama dengan 1 sama dengan. Dan seterusnya, untuk matriks B pula, kita akan tekan option di sini. Kemudian kita akan tekan 1 untuk define matrik lagi. Kali ini kita akan define untuk matrik B pula. Kita masukkan 2. Mana matrik B kita di sini adalah 3, 4, negatif 2, 1. Kita tentukan bilangan row dia dulu, bilangan baris 2, kemudian bilangan kolom atau bilangan lajurnya 2 juga. Kemudian kita masukkan nilai. 3 sama dengan 4 sama dengan, negatif 2 sama dengan dan 1 sama dengan. Kemudian seterusnya kita nak masukkan matrix C pula. Jadi kita akan tekan option sekali lagi, kemudian kita tekan 1 untuk define matrix. Kali ini adalah matrix C. Matrix C kita di sini adalah negatif 2, 6, 0, 4. Kita tekan 3 untuk matrix C. Row-nya adalah 2 dan kolomnya juga adalah 2. Kemudian kita masukkan unsur-unsur matrix C. Negatif 2 sama dengan 6 sama dengan 0 sama dengan 4 sama dengan. Dan seterusnya kita nak melakukan pengiraan matrik. Kita akan tekan option. Kemudian di sini kita ada matrix calculation. Itu pada pilihan 3. Kita tekan 3. Kemudian untuk mendapatkan matrix kita tekan option sekali lagi. Kemudian kita ambil matrix A kita. Matrix A kita di sini adalah nombor 3. Jadi kita tekan 3. Ada di sini matrix A. Matrix A dengan matrix B adalah operasi darab. Jadi kita tekan darab. Kemudian kita tekan option sekali lagi untuk dapatkan matrix B kita, iaitu kita tekan nombor 4. Jadi terdapat di sini matrix A darab matrix B kan. Seterusnya kita akan tolak pula dengan matrix C. Operasi dah kita tekan tolak. Kemudian kita tekan option. Kemudian kita panggil matrix C kita, tekan 5. Jadi pada paparan kalkulator kita di sini, kita nampak mat A darab mat B tolak mat C. Jadi untuk mendapatkan jawapan, kita terus tekan sama dengan di sini. Jadi di sini kita dapat jawapan kita pada paparan kalkulator adalah 5, negatif 2, negatif 2 dan negatif 3. Jadi pilihan jawapannya adalah pilihan D di sini. Itulah cara kita menggunakan kalkulator. Jadi untuk memahirkan penggunaan kalkulator ini, kita kena selalu berlatih. Supaya nanti bila kita jawab dalam SPM, kita dah cekap untuk tekan tiap-tiap button yang diperlukan. Baiklah, selanjutnya terlihat soalan nombor 37. Basri mula bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah di negeri Terengganu. Dia bercadang membeli motosikal baru untuk memudahkannya ke tempat kerja. Berdasarkan situasi di atas, apakah tindakan yang sesuai dilaksanakan? Jadi di sini antara tindakan yang sesuai dilaksanakan oleh Basri adalah pada pilihan B, iaitu menetapkan matlamat, iaitu matlamatnya untuk membeli sebuah motor. Seterusnya terlihat soalan nombor 38. Objek simetri di bawah diputarkan pada suatu titik. Nyatakan peringkat simetri putaran jika kedudukan P bergerak ke kedudukan Q
secara melawan arah jam. Dia buat secara putaran daripada P ke Q di sini. Jadi kita akan lihat berapa peringkat simetri di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, titik putarannya adalah berada di sini. Jadi kita lihat P bergerak ke sini, kemudian dia bergerak ke sini, 2, dan bergerak ke sini sekali lagi, 3, dan bergerak ke sini dapat Q. Jadi di sini dia melakukan 4 peringkat. Jadi pilihan jawapan kita adalah pada pilihan C, iaitu 4 peringkat. Seterusnya kita lihat soalan nombor 39. Anggaran sewa bulanan rumah Encik Khalid ialah 750 dan kadar cukai pintu ialah 5%. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Encik Khalid untuk setiap setengah tahun. Setengah tahun ini bersama dengan 6 bulan. Jadi kita ambil sewa bulanannya RM750, darabkan dengan 6 bulan. Kemudian kita darab pula dengan kadar cukai pintunya 5%. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat 225. Dan pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan A. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 40, soalan terakhir di dalam set ini. Encik Pawi memiliki sebuah rumah yang mempunyai nilai boleh insurans sebanyak RM400,000. Rumah tersebut diinsurankan dengan insurans kebakaran yang memperuntukkan co-insurans 80% daripada nilai boleh insurans dan deductible sebanyak RM2,300. Rumah Encik Pawi telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugiannya adalah sebanyak RM30,000. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima Encik Pawi jika dia menginsurankan rumahnya dengan jumlah RM150,000. Baiklah, pertama sekali, nilai boleh insurans adalah RM400,000. Kemudian, polisi insurans adalah co-insurans 80%. Jadi kita ambil 80% ini, darabkan dengan nilai boleh insurans RM400,000. Kita akan dapat nilai untuk 80% adalah RM320,000. Jadi, jumlah pampasan maksimum untuk 80% adalah RM320,000. Kemudian kita lihat Encik Pawi hanya mengambil nilai sebanyak RM150,000 sahaja. Jadi kita akan dapatkan peratusannya daripada co-insurans RM322,000 ini. Jadi ketika ambil RM150,000 per dengan RM32,000 ini, kemudian terdarabkan dengan jumlah kerugian. Jumlah kerugian di sini adalah RM30,000. Kemudian kita tolak pula dengan deductible RM2,300. Seterusnya kita tekan kalkulator, kita akan dapat nilainya adalah RM11762.50. Ini bermaksud RM11,762.50. Jadi pilihan jawapan kita di sini adalah pada pilihan C. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.